Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan berkongsi sedikit mengenai diet penjagaan buah pinggang. Sebelum itu, kita kena pasti dulu apakah fungsi buah pinggang kita. Okey, so pertama sekali ialah fungsi buah pinggang dapat menuras toksik dan cecair yang berlebihan dalam badan kita, ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil sebagai ialah membersihkan darah atau mencuci darah kita. Okey. So yang kedua, fungsi buah pinggang ialah membantu membina sel-sel darah merah. Yang ketiga pula ialah mengawal atur tekanan darah, dan akhir sekali fungsi buah pinggang ialah memelihara kekuatan tulang. So actually buah pinggang merupakan salah satu organ penting dalam badan kita. So kerana buah pinggang mempunyai salah satu sistem yang penting, okay, di dalam badan kita. So that's why kita kena menjaga fungsi buah pinggang ini daripada rosak. Okay. Dan faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan buah pinggang kita. Okay, pertama sekali ialah faktor daripada masalah kesihatan kita sendiri. Okay, contohnya sekiranya kita ada masalah kencing manis, tekanan darah tinggi, okay, batu karang dan juga ataupun nefritis, iaitu keradangan buah pinggang. Okay, so daripada penyakit yang kita ada ni akan sekiranya tidak terkawal akan menyebabkan fungsi buah pinggang kita pun merosot. Okay. Selain daripada itu, sejarah keluarga juga merupakan salah satu faktor. Sekiranya ada family history, ibu bapa kita mempunyai sejarah masalah buah pinggang, dia juga akan menyebabkan risiko yang tinggi lah kepada kita untuk mendapat masalah yang sama. Okay? Dan akhir sekali ialah pengambilan ubat. Okay? Pengambilan ubat yang tidak terkawal, berlebihan, juga boleh juga menyumbang kepada masalah kegagalan buah pinggang. Oleh sebab itu kita sangat sarankan sekiranya kita ambil apa-apa ubat, dapatkan nasihat daripada doktor ataupun farmasis. Okay? Dan tanda-tanda untuk kita tahu apakah simptom kegagalan buah pinggang. Pertama sekali, kita berasa keletihan. Okay? Kurang selera makan, okay? Rasa loya dan muntah, dan juga kita punya kulit akan ada pigmentasi ataupun kegatalan. Okay. Dan juga kita ada rasa sesak nafas, nak naik tangga mungkin satu tingkat je pun kita dah tak ada keupayaan. Okay. And also bengkak pada kaki dan muka, dan akhir sekali ialah anemia. Okay, sekiranya kita ada semua simptom-simptom ini, pastikan dapat nasihat daripada doktor, buat pemeriksaan lanjut untuk kita tahu masalah yang kita hadapi ini. Okay? Jangan biarkan sahajalah. Dan cara untuk membolehkan buah pinggang kita bertahan lama, pertama sekali kita kena kawal tekanan darah. Okay? So sekiranya saya ada pasien yang ada masalah tekanan darah tinggi, saya memang sangat sarankan mereka untuk kawal tekanan darah tinggi tu sangat penting. Kena control blood pressure mereka. Okay? Yang kedua, gula dalam darah. Okay, dua ni memang kena sangat-sangat jaga sebab daripada penjagaan tekanan darah dengan gula ni juga dapat menambatkan kerosakan buah pinggang kita. Okay, dan akhir sekali ialah diet rendah protein. Diet rendah protein ni bergantung kepada stage ataupun peratusan buah pinggang pada individu. Lain orang lain dia punya kadar rendah protein tu setiap orang berbeza. Okay? So tapi hari ni saya akan share juga diet rendah protein secara generalnya untuk pesakit. Yang saya share ni untuk pesakit yang buah pinggang sebelum dialisis. Okay? So apa itu protein? Protein ialah diperlukan untuk membina dan mengekalkan otot badan, tulang, kulit dan juga rambut kita. Walau bagaimanapun sekiranya kita ambil protein yang berlebihan, dia akan mengakibatkan urea dalam darah kita meningkat. Okay, apabila urea meningkat, kita akan dapat simptom seperti rasa loya, nak muntah. Okay. Yang kedua, fosfat dalam badan kita tinggi. Fosfat ni ialah electrolyte. Okay. Dia penting untuk kita punya tulang. So sekiranya fosfat ni tinggi, dia akan mengakibatkan masalah tulang. Okay. Dan juga potasium dan sodium kita juga tinggi dalam darah. Okay.
Dan pengawalan pengambilan protein ni sangat tinggi sebab ia dapat mencegah pengumpulan bahan buangan atau toksik dalam badan kita. Sebab apabila kita punya fungsi buah pinggang tu makin merosot, protein dalam badan kita akan dia tak boleh nak berfungsi, dia tak boleh nak proses, okay? So dia akan menyebabkan pengumpulan bahan buangan dalam badan yang tinggi lah. Dan unsur yang kedua, mengurangkan beban ke atas buah pinggang. Sebab buah pinggang kita akan filter protein tersebut dan akhir sekali membantu mengekalkan komposisi tulang kita. Okay? Dia ada kaitan juga dengan fosfat tadi lah. Ini merupakan sumber-sumber protein yang ada, kita boleh bagi kepada dua, iaitu protein haiwan dan juga protein tumbuhan. Mengikut setiap gambar ni, ialah kita panggil satu pertukaran. Okay, contoh satu pertukaran protein ni seperti 2 keping keju, sebiji telur. Kenapa saya panggil term pertukaran? Pertukaran ni maksudnya kita nak agak berapa banyak kita makan untuk satu meal tu. Okay, so in a day kita ada plan berapa pertukaran yang pesakit perlu ambil setiap hari. Okay, so orang lain dia punya planning untuk pengambilan protein. Okay, tetapi hari ini saya akan share secara general berapa pesakit, kebiasaannya pesakit yang akan ambil diet rendah protein. Okay, so setiap gambar ni mewakili satu pertukaran. So, kalau untuk protein tumbuhan, biasanya kita familiar dengan tauhu dan tempe. Contoh tempe sekeping tu mewakili satu pertukaran protein. Okay, so diet rendah protein actually kita akan hadkan kepada 3 ke 4 pertukaran sahaja sehari. Okay, so kena limit protein ni. So satu pertukaran protein tu mewakili 7 gram of protein. So kalau kita tengok kat bawah ni, saya ada prepare satu menu planning. Contohnya sarapan pagi dia makan 2 keping roti bersama dengan satu sumber protein daripada sumber haiwan, iaitu telur, sebiji telur. So tadi kita tengok gambar sebelum ni, sebiji telur tu bersama dengan satu pertukaran protein ataupun 7 gram. Okay, so kat situ dah ada satu pertukaran. So makan tengah hari pula dia ambil 3 sendok nasi, dia ambil 1 ketul dada. Okay, so kalau kita tengok gambar sebelum ni, ayam mentah, satu pertukaran protein bersamaan separuh peha ayam ataupun separuh dada lah, ataupun tapak tangan kita, separuh tapak tangan ni mewakili satu pertukaran. Okay, so bila kita makan the whole tapak saiz satu ketul dada ayam tu, dekat situ dah mewakili 2 pertukaran protein. Dan makan malam pula diambil 3 sendok nasi bersama separuh ekor ikan. So separuh ekor ikan tu bersama dengan satu pertukaran lah. So bila kita total up pemakanan kita untuk satu hari itu, kita dah ambil 4 pertukaran protein. Okay, so macam itulah pengiraan untuk makanan rendah protein. Seterusnya, selain daripada protein, macam saya cakap tadi, kita juga penting untuk jaga makanan yang tinggi dengan sodium. Kita kena kawal. Okay, makanan yang tinggi sodium ataupun bahasa mudahnya kita kata garam lah. Okay, garam ni kita kena kawal sebab apa? Apabila kita mengawal pengambilan sodium, kita dapat membantu mengawal tekanan darah kita. Okay, macam saya cakap tadi, kawalan tekanan darah dapat menambatkan kita punya proses fungsi buah pinggang tu makin merosot. Okay, dan juga kedua, menjaga fungsi buah pinggang kita. So mengikut kajian, mengikut recommendation of makanan, kita sarankan pengambilan garam ataupun sodium ialah separuh sudu teh sahaja sehari. Separuh sudu saja sehari. Okay, ataupun kita panggil 1 sudu teh saja sehari. Okay, so tips untuk kita elakkan daripada pengambilan garam yang tinggi ialah elakkan penambahan garam dalam masakan. So macam mana kita nak masak tanpa tambah garam? Kita galakkan pengambilan bahan-bahan asli seperti letak halia, okay, bawang, cendawan, rempah ratus yang bukan serbuk. Contoh rempah ratus bukan serbuk kita boleh letak.
kulit kayu manis, black pepper, bunga cengkeh, sebab apa kalau kita ambil letak serbuk, serbuk tu actually bila kita hancurkan rempah ratus tu, dia akan meningkatkan sodium juga. Ataupun kita dah beli ready prepared, contoh black pepper, contohnya kita dah beli ready prepared yang dah hancur, sometimes dia ada tambah garam kat situ. So make sure kalau nak letak dalam makanan untuk pesakit-pesakit buah pinggang, kita akan galakkan rempah ratus yang natural, yang betul-betul biji-biji terus. Jangan hancurkan dia lah. And also elakkan makanan yang tinggi sodium seperti kicap, sos cili, belacan, ikan masin dan sebagainya. Contoh yang saya ada gambar kat sini, ini adalah contoh makanan yang tinggi sodium. Pendek kata, makanan-makanan yang di dalam tin memang punya tinggi garam lah, tinggi sodium. Sebab apa mereka letak sodium ni? Sebab mereka nak panjangkan dia punya shelf life ataupun dia punya expiry date tu. So that's why dia tambah garam di dalam. So elakkan makanan yang bertin ataupun dalam botol sebab mereka punya tinggi garam. So berikut merupakan cadangan untuk menambah rasa masakan tanpa menggunakan garam. Contoh kalau kita nak masak ikan, mungkin kita boleh lebihkan bahan-bahan asli macam contoh letak halia ke, ataupun letak daun limau, ataupun letak limau, es perasa atau perahan lemon, instead of kita rely on garam ataupun makanan monosodium glutamate ataupun MSG. So contohnya lain macam daging atau kambing, boleh juga kita tambah rempah ratus macam bukan serbuk, macam contoh macam black pepper ke, ataupun biji sawi dekat dalam tu, ataupun kita boleh prep dengan madu, serai, dengan cuka, instead of kita letak sos macam barbecue, that one lebih tinggi garam lah. Kita variety dekan dengan bahan-bahan yang asli berbanding bahan perapan yang ready made. So sama juga kalau kita masak sayuran, so kita boleh lebihkan bawang putih, letak mungkin halia untuk rasa sayur tu lebih sedap lah, ataupun flavorful berbanding kita buat cara biasa tanpa garam, rasa tu lebih agak mungkin sedikit bland sikit. So untuk tambahan tu kita lebihkan bahan-bahan yang asli. So seterusnya, selain daripada sodium, penting juga untuk pesakit buah pinggang menjaga makanan yang ada fosfat ni. So kita galakkan pesakit mengambil diet rendah fosfat. Aras fosfat ni tinggi dalam darah akan menjejaskan tulang kita. So dalam jangka masa yang panjang, tulang akan menjadi lemah dan rapuh dan seterusnya menyebabkan keretakan dekat tulang. So penting untuk kita jaga pemakanan, especially fosfat, dan juga kalau proses tengah doktor dia akan prescribe ubat pengikat fosfat, sebab fosfat ni juga dia boleh dapat juga dalam makanan yang ada protein. So contoh kalau saya nak tunjuk dekat sini, contoh kalau kita boleh tengok gambar ni, makanan macam ayam, ikan, sumber protein, tapi at the same time dia ada juga tinggi fosfat. So pesakit kena ambil juga sebenarnya, cuma kena kawal kuantiti. Dalam masa yang sama macam mana kita nak turunkan fosfat dalam makanan tersebut, doktor akan bagi ubat. That's why doktor akan prescribe ubat kalsium karbonat, makan bersama dengan makanan supaya fosfat yang kandungan fosfat dalam makanan tersebut akan dikeluarkan oleh ubat tersebut lah. So selain daripada sumber protein, makanan yang tinggi fosfat pun ada dalam kita punya makanan seperti roti, nasi, tu pun ada juga fosfat. That's why bila kita makan kena ada ubat tu tadi. Selain daripada itu, benda-benda berkacang juga ada juga tinggi dengan fosfat, ataupun peanut butter, that one also salah satu makanan yang tinggi juga dengan fosfat. Ataupun makanan yang oats, yang tinggi dengan whole grains macam brown rice, oats, itu pun tinggi juga dengan fosfat. So untuk pesakit ada masalah buah pinggang, boleh ambil, cuma kekerapan tu kena jaga.
tak bolehlah diamalkan setiap hari lah. Okey, mungkin seminggu sekali macam tu. Okey. Dan juga susu. Okey, susu pun ada susu yang tinggi dengan fosfat. So that's why bila dah ada masalah buah pinggang, kita ada specialized susu untuk pesakit buah pinggang ni. Tak boleh ambil susu yang sebarangan lah, yang ada dekat luar, sebab dekat luar tu semua tinggi dengan fosfat. Okay. Dan juga minuman yang bermelted drinks, okay, yang coklat lah, that one also tinggi dengan fosfat, so kena hati-hati. Okay. Selain daripada fosfat, kita kena jaga juga potasium. Ini salah satu komponen yang kita kena jaga. Potasium ni sebenarnya penting untuk badan untuk fungsi sistem saraf dan otot, terutamanya jantung. Okay? So kalau potasium tinggi ni actually effect kita punya jantung dalam fungsi jantung kita, menyebabkan otot dalam jantung menjadi lemah, okay, dan juga menyebabkan denyutan nadi yang tidak sekata, dan juga boleh menghentikan denyutan nadi. So penting untuk jaga potasium ni, tidak boleh berlebihan dalam darah. So untuk makanan yang kita kena jaga untuk potasium, usually potasium kita boleh dapat dari makanan yang tinggi green leafy dalam sayur-sayuran. Okay. Sayuran berdaun hijau kebanyakannya tinggi dengan potasium. Cara kita nak makan, kita boleh makan, cuma tips yang biasa saya share ialah kita kena potong dulu sayuran tersebut dan rendam dengan air paip sahaja dalam sejam macam tu. So semasa rendaman perlu diingatkan kena tukar-tukar, kita tukar air, dan juga lepas tu baru masak. Tu sekiranya nak ambil sayuran hijau lah, ataupun boleh tukar dengan sayuran yang rendah potasium, contohnya macam tauge, okay, terung, that one lagi safe lah sebab memang potasium dia rendah. Okay. And also selain daripada sayuran, buah-buahan juga ada yang tinggi dengan potasium, contohnya pisang. Okay. Pisang sangat tinggi dengan potasium. So kalau untuk pesakit yang ada masalah buah pinggang, please elakkan pisang, okay, ataupun durian, itu pun tinggi juga. Okay. Selain daripada itu, benda-benda berasaskan kelapa actually tinggi juga dengan potasium, contohnya macam santan, okay, ataupun jus kelapa, itu pun tinggi juga dengan potasium. So kena hati-hati untuk pesakit buah pinggang. Okay, selain daripada tu, sumber yang kita tengok dekat belah kiri ni, macam rempah ratus pun sama juga. Okay, especially rempah ratus yang dah dihancurkan lah, ataupun yang dalam serbuk tu, tu kebanyakannya tinggi dengan potasium. So kena hati-hati untuk pesakit masalah buah pinggang. Okay. So jadi kesimpulannya, macam mana diet untuk pesakit buah pinggang ni? Pertama, kita mengamalkan pemakanan sihat dan seimbang. Yang paling saya tekankan ialah untuk pesakit yang ada history penyakit kencing manis, okay, darah tinggi, pastikan tekanan darah dan gula tu terkawal. Okay, kena kawal dua benda tu dulu, baru kita fokus dekat diet yang saya share tadi. Diet rendah fosfat, diet rendah potasium, okay, kena kawal dua benda tu dulu. Okay. Dan juga amalkan pengawalan protein dan garam. Actually yang paling penting untuk pesakit buah pinggang ni kena kawal protein dan juga garam. Okay. Kalau potasium fosfat tu ikut kepada ujian darah dia. Okay. Tapi yang paling utama, penting juga kena tahu semua benda ni, tapi yang paling utama kena kawal dulu protein dan juga garam dia. Okay. And also depends kepada juga kondisi pesakit tersebut lah. Dan juga paling penting elakkan kekerapan makan luar, sebab apabila kita makan luar kita tak tahu apa yang diorang tambah dalam makanan kita, okay. Daripada situ akan dapat, okay, mungkin kita terlebih garam, mungkin kita tak tahu makanan yang ditambah dalam makanan kita. So dekat situ kita dah tak boleh kawal kita punya diet. Okay, so sebab itu saya sangat galakkan penyediaan makanan di rumah. Sebab bila kita sedia makanan di rumah, kita boleh plan sendiri makanan kita, apa yang kita nak tambah dalam masakan kita, berapa banyak garam, okay? Dan juga jenis-jenis bahan yang kita nak masak, sayuran, okay? Berapa banyak portion, semua itu penting. Okay? That's why saya galakkan penyediaan makanan di rumah berbanding makanan di luar. Okay? So itu sahaja untuk pesakit buah pinggang.
Yang penting untuk pesakit buah pinggang kena kawal protein dan juga garam dalam makanan. Okay? Dan seterusnya makanan rendah fosfat dan juga potasium. Okay? So itu sahaja untuk sharing saya pada hari ini. Thank you. Terima kasih.